Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali. Kita masih lagi di dalam modul pengurusan mesyuarat. Dalam sesi ini kita akan membincangkan tentang apakah tindakan jawatankuasa selepas mesyuarat agung tahunan selesai diadakan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlulah melihat apa dan perlulah membuat tindakan yang segera selepas mesyuarat agung tahunan diadakan. Pertama, jawatankuasa hendaklah melantik pegawai-pegawai koperasi sebaik selesai mesyuarat agung tahunan. Maksud saya di sini, selepas sahaja mesyuarat agung tahunan, anggota lembaga yang baru dilantik bersama-sama dengan anggota lembaga yang belum gugur mengikut giliran hendaklah bermesyuarat sejurus selepas mesyuarat agung tahunan. Ini merupakan mesyuarat lembaga yang pertama selepas mesyuarat agung tahunan. Mesyuarat ini adalah khusus untuk melantik pegawai-pegawai koperasi. Contohnya, besar kemungkinan mereka hendak melantik pengurusi yang baru, setiausaha koperasi yang baru dan juga bendahari koperasi yang baru. Sekiranya pengurusi, setiausaha dan bendahari hendak dikekalkan, tetapi mereka juga mesti membuat mesyuarat supaya ianya diminitkan. Ini adalah penting tuan-tuan dan puan-puan, kerana mungkin justifikasi kenapa mesyuarat ataupun pelantikan pegawai-pegawai koperasi ini mesti dilakukan dengan segera, kerana koperasi mesti beroperasi secepat mungkin, dan justifikasi yang paling penting adalah untuk tanda tangan cek, kerana bank akan meminta contoh tanda tangan untuk pegawai-pegawai yang baru ini, kerana urusan koperasi akan dilakukan sejurus saja mesyuarat agung tahunan ini dilakukan. Dan yang kedua yang agak penting adalah koperasi hendaklah menyerahkan kepada Suruhanjaya suatu senarai anggota lembaga yang baru tidak lewat daripada 15 hari selepas mesyuarat agung tahunan dilakukan, selaras dengan kehendak perenggan 14/1/A Akta Koperasi. Bermakna SKM berkehendakkan setiap koperasi yang setelah selesai mengadakan mesyuarat agung tahunannya memberi ataupun menyerahkan satu senarai anggota lembaga yang lengkap, nama, alamat, nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada SKM. Ini adalah untuk rekod, untuk menyimpan rekod dan untuk mengemaskinikan rekod koperasi di seluruh negara oleh SKM. Dan seterusnya, koperasi hendaklah menyiapkan minit mesyuarat agung tahunan dengan betul, tepat dan lengkap, serta ditentusahkan oleh jawatankuasa penentusahan minit mesyuarat agung tahunan. Dan minit mesyuarat ini hendaklah dibuat oleh sememangnya tanggungjawab itu adalah tanggungjawab setiausaha, dan seperti saya katakan sebentar tadi ataupun di sesi yang lepas, minit mesyuarat ini boleh dibuat dan dibantu oleh dua orang anggota ataupun kaki tangan, dan akan disiapkan ataupun dilengkapkan, disemak oleh setiausaha, dan juga hendaklah satu mesyuarat diadakan dan dihadiri oleh semua ke-10 penentusah minit mesyuarat yang dilantik semasa mesyuarat agung. Dan jawatankuasa penentusahan minit mesyuarat ni hendaklah mengesahkan yang bahawa mesyuarat tersebut adalah betul, tepat dan lengkap. Dan setelah itu, minit mesyuarat yang telah dipastikan ianya betul, tepat dan lengkap ini hendaklah dikemukakan ataupun dihantar kepada pihak SKM ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia tidak lewat daripada 30 hari selepas tarikh mesyuarat agung tahunan, selaras dengan kehendak perenggan 14/1/B Akta Koperasi.
tuan-tuan dan puan-puan, dalam seksyen 14 ya, dalam kurungan 2 pula mengatakan bahawa ya, kegagalan sesuatu koperasi mematuhi seksyen ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh didenda sebanyak RM200,000, dan sebagai tambahan sekiranya ya tidak juga dalam tempoh yang dikehendaki itu mengemukakan apa-apa saja yang dikehendaki oleh SKM dalam tempoh masa yang ditetapkan ya, denda tambahan akan dikenakan sebanyak RM100 ataupun RM100 setiap hari ya, dalam bentuk harian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita janganlah kata tidak menghantar ya senarai anggota lembaga yang baru dan juga minit mesyuarat agung tahunan kepada SKM ya. Kena pastikan ya kita menghantar kedua-dua dokumen tersebut dalam masa yang ditentukan. Okey. Dan ada satu lagi ya, tindakan selepas mesyuarat agung tahunan ya. Jadi koperasi hendaklah mengkaji ya, selepas menghantar senarai anggota lembaga kepada SKM dan juga minit mesyuarat kepada SKM ya, anggota lembaga juga hendaklah mengkaji ya, setiap keputusan dan cadangan yang telah dilakukan ataupun yang telah disuarakan di dalam mesyuarat agung untuk meneruskan kesinambungan perjalanan koperasi ya. Contohnya, sekiranya keputusan mesyuarat untuk menukar keputusan di apa yang terletak di dalam laporan tahunan koperasi. Contohnya, sekiranya lembaga telah mencadangkan untuk mengisytiharkan dividen sebanyak kurang daripada 10% ataupun contohnya 5%, tetapi majoriti anggota secara undian membangkang ataupun tidak bersetuju dengan keputusan lembaga, dan satu ketetapan telah ditetapkan untuk menaikkan percentage ataupun peratusan dividen dan juga dipersetujui oleh majoriti. Jadi anggota lembaga haruslah ataupun hendaklah menukar angka tersebut, dan keputusan ini hendaklah dibuat sejurus selepas mesyuarat agung dilakukan ya, sehingga sebelum mesyuarat agung akan datang dibuat ya. Dengan itu saya berhenti setakat ini. Kita berehat sebentar dan kita akan berjumpa kembali di sesi yang akan datang, di mana saya akan membincangkan tentang mesyuarat lembaga. Sekian, terima kasih.